Ayat yang ke berapa? Ayat 18, Ustaz. Ayat 18. ayat 18, okey. Tentang apa tu? Di situ apa nama ni? Yang ilah tu Ustaz. Ha. Jadi apa dia punya perbincangan dia tu? Tentang apa Dalam ayat perkataan tu? ni Allah tu baris fathah. Allah tu baris fathah ya. Pada Ya. ayat yang ke-18, illallah ya. Walam yakhsha illallah. Oh, yang di sini sebab dia apa kita panggil ya, dia datang selepas yakhsha tu. Ya, jadi maknanya orang yang apa kita panggil? Orang yang mengimarahkan masjid ni, kalau kita boleh tengok ya, mari sama-sama kita tengok satu ayat seperti mana disebut oleh Kak Zainab tadi ya. Masing-masing buka muka surat 189. 189 sila buka 8189. Dah jumpa 189. Mari kita tengok ayat ya, ayat yang ke-18 surah At-Taubah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dah jumpa? Innama ya'muru masajidallah. Innama hanya senya ya'muru masajidallah ya, yang mengimarahkan. Jadi kita pernah jumpa perkataan mengimarahkan. Mengimarahkan maknanya memakmurkan ataupun meramaikan ya. Kalau kita kata program masjid, kita banyakkan program tadabbur Quran ya, program belajar bahasa Arab, program belajar fiqh ya, belajar akidah dan sebagainya. Itu kita panggil mengimarahkan, meramaikan orang datang, membanyakkan program-program agama ya, bukanlah makna masjid sepi je. Masjid besar, masjid cantik tetapi sepi dengan program, tak ada. Jadi orang yang mengimarahkan masajidallah, masajidah ya, dibaca masajidah sebab dia jadi apa? Dia jadi apa tu? Ya, dia jadi objek masajidah ya. Ya'muru dia punya apa ni, apa present tense verb. Selepas present tense verb dia pakai apa, objek ya. Jadi ya'muru yang mengimarahkan masajidah, rumah-rumah Allahi ya, dibaca Allahi sebab apa dibaca Allahi? Sebab dia jadi apa Haji Asy'ari? Allahi. Pasal apa dibaca dengan baris bawah kasrah? Pasal apa? Masajidallahi. Masajidallahi. Pasal apa masajidallahi? Pasal apa hi? Second Second noun. noun. Dia second noun ya. Jangan lupalah. Kemudian siapakah yang mengimarahkan rumah-rumah masjid-masjid Allah itu? Man ya, orang-orang yang amanah, yang telah beriman. Ni hari ni yang kita bincang amanah ni lah. Ya, amanah ya, yang telah beriman, past tense verb juga. Amanah mesti ada be. Lepas amanah mesti ada preposition be. Amanah billah. Kita tak kata amanallah, amanah billah, yang beriman ya kepada Allah. Tapi kita tak terjemahkan be itu dengan ya, kita terjemahkan kepada. Ya, orang yang telah beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan beriman juga kepada hari akhirat. Ya, cuba tengok selepas waw ada al yaumi. Billahi wal yaumi ya, dia jadi follower lah. Follower sebab dia ikut baris Allahi ya. Amana billahi wa bil yaumil akhir patutnya, tapi ba, huruf apa ni, preposition ba tak diletak di situ, cukup hanya ada waw ya, hanya ada sentence connector, tapi barisnya tetap sama macam Allahi ya. Billahi wal yaumi. Al-akhir jadi adjektif kepada al-yaum. Ya, hari mana? Hari yang akhir. Hari akhir besoklah hari kiamat lah ya. Jadi barisnya sama sebab dia pun follower juga. Pasal dia jadi adjektif. Bila dia adjektif, dia akan follow noun yang datang di depan dia. Ya, wal yaumi. Al yaumi itu pasal billahi itu ya, dia follow kepada Allahi. Al akhiri dia follow kepada al yaumi ya. Mana ada dua follower kat situ. Al-Yaum pun follower kepada Allahi, Al-Akhir follower kepada Al-Yaumi ya. Wa aqama salah. Satu lagi verb dia. Tadi ada verb mana? Yang ini verb dia wa aqama, dan dia telah mendirikan ya. Maksud mendirikan maknanya solat tu secara berjamaah ya. Kalau dia solat saja boleh solat sunat ya, solat-solat bersendirian. Tetapi kalau aqama, mendirikan merujuk kepada solat berjamaah. Minimumnya 2 orang, imam dengan makmum seorang. Ya, termasuk solat Jumaat. Dalam mazhab Abu Hanifah,
boleh solat Jumaat didirikan walaupun hanya dengan 2 orang, makmum dan imam saja. Kalau dah tak ada orang ya di tempat tersebut, tak ada siapa-siapa nak jadi makmum, yang ada hanya seorang, jadi 2 pelajar. Hanya ada 2 pelajar Muslim di universiti tersebut, kat Jepun ke, dekat Germany ke, mana-mana kan. Jadi boleh tak dirikan solat Jumaat? Boleh. Dalam mazhab Abu Hanifah lah. Mazhab Syafi'i tak boleh. Mesti 40 orang minimum. Jadi orang yang mendirikan solat, ya, wa'ata az-zakah, wa'ata, dan dia mendatangkan maknanya mengeluarkan lah. Ya, sebab dia kena, contoh dia bela 40 ekor kambing, zakatnya seekor. So dia bawa kambing tu, bawa kepada Baitul Mal, bayar kepada penerima zakat. Ya, dan dia mendatangkan zakat itu, az-zakata, zakata jadi apa? Ya, az-zakata menjadi objek juga. Sebab tu barisnya fathah. Walam yakhsha, dan tidaklah dia takut melainkan ya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah tu barisnya ya fathah kerana dia menjadi objek lah. Objek kepada yakhsha tu, ya. Jadi dan tidak dia takut kepada Allah. Dia tidak takut melainkan kepada Allah. Perkataan kepada tak ada, tapi understood. Ya, sebab dia jadi objek. Ya, maknanya orang yang mengimarahkan masjid Allah tu, rumah Allah tu, dia beriman kepada Allah, beriman pada hari akhirat, dia mendirikan solat berjamaah, dia mendatangkan zakat. At the same time, dia takut, ya, dia tidak takut melainkan kepada Allah semata-mata. Lam di situ makna tidak. Walam yakhsha, dan tidaklah dia takut melainkan kepada Allah. Jadi Allah tu secara umum dia menjadi objek. Sebab tu barisnya ya fathah tu. Ya, jadi kalau kita tengok la ilaha illallahu ke, ya Allah ke, ya. Jadi biasanya Allahu lah. Di sini dibaca Allah kerana apa? Kerana dia menjadi objek kepada dia punya apa? Dia punya present tense verb yakhsha. Ya, ni present tense. Yang kita sedang baca sekarang ialah past tense. Ya, kita jumpa past tense ada berapa tadi? Daripada permulaan ayat tadi amana satu. Yang kedua kita ada aqama. Kemudian nombor 3 wa'ata, ya, ata 3. Tapi lam yakhsha, ia ni fa'il ataupun ini adalah present tense verb, ya. Kemudian apa lagi? Maknanya dia sentiasa tidak takut melainkan kepada Allah. Walaupun dia takutlah kepada binatang buas, takutlah kepada pencuri, memanglah dia rasa takut. Tapi takut pada binatang buas dan pencuri bukan macam kita takut pada Allah. Ya, takut pada apa? Takut pada binatang buas ketika kita berhadapan dengan dia. Kalau binatang buas tu jauh pada kita, kita tak takut, ya. Tapi pada Allah sentiasa. Sama ada kita sedang solat berhadapan dengan Allah ataupun pada ketika apa sekalipun, takut kita tu sentiasa ada. Walaupun kita rasa tak ada siapa nampak, tetapi Allah sentiasa melihat, ya. Fa'asa, ya, maka mudah-mudahan ulaika, mereka itu ayyakunu, ya, mereka menjadi minal muhtadin, daripada kalangan orang-orang yang mendapat hidayah. Muhtadin, ya, orang-orang yang mendapat hidayah, ya, itu plural lah pasal ada ya nun di belakang. Okey, ya, ayat ni umum saja. Kebetulan ya ada perkataan amanah yang kita nak bincang pada hari ni. Ya, cuma fokus apa ni seperti mana Kak Zainab sebut tadi ialah pada Allah. Ya, dia kata illallah. Jadi di sini illallah tu kerana ada yakhsha depan Kak Zainab. Ya, bukan saja-saja baca Allah tu, ya, kerana dia dalam konteks objek. Bila dia objek memang dia kena baca dalam keadaan fathah Allah. Itulah cerita dia. Kak Zainab boleh faham kan? Boleh. Maknanya apa ni? Illa kecuali tu, noun after illa tu tak semesti baris domah lah Ustaz. Tak mesti domah ataupun tak mesti fathah, dia boleh berubah mengikut kepada fungsi dia. Dia jadi fungsi apa? Kalau fungsi dia sebagai apa kita panggil? Kalau fungsi dia sebagai objek, maka fathah lah. Ya, kalau fungsi dia sebagai dua, sebagai pelaku, maka dia domah lah. Macam tu lah, ya. Dia punya baris tu bergantung pada fungsi dia. Ya, jadi ilah tu dia walaupun ilah tu ada makna kecuali kan, ada makna. Tetapi ya, noun yang datang selepas dia tu bergantung. Dia jadi apa? Jadi objek kepada verb yakhsha ke? Ya, dia jadi subjek kepada verb ke? Dia jadi apa sebenarnya? Kita kena tengok juga fungsi dia. Baru kita boleh kata bahawasanya barisnya fathah ataupun domah. Macam tu lah cerita dia. Apa ni tuan-tuan dan puan-puan? Ada apa-apa nak tanya? Ayat yang ke-18. Ya, ada 3 past tense, ada 1 present tense. Ya, jadi banyak tu. Ya.
Kemudian ada satu lagi, ya. Ya. Yakunu, ya. Yakunu tu pun apa ni present tense juga sebab mula dengan ya. Hamzah nun yata kan. Jadi yakunu. Asalnya yakununa. Ya, tapi sebab ada an dekat depan dia maka nun tu hilang. Macam mana kita tahu nun tu hilang? Diganti dengan alif zaidah. Cuba tengok. Ya, yakunu ya. Cuba tengok masing-masing. Ya, kaf, waw, nun, waw. Patutnya ya, kaf, waw, nun, waw, nun. Tapi nun itu dibuang ya kerana ada masuk an depan. Bila an masuk, dia akan hazaf. Dia akan buang nun di belakang. Macam mana kita tahu dia dibuang? Apabila datang alif zaidah. Maknanya alif tu ialah alif tambahan. Diletak di situ untuk memberi maksud bahawasanya ada huruf nun yang dibuang. Boleh tak faham yang tu? Okey tak? Ya. Boleh ke tak? Kak Masita okey tak? Ya, asalnya yakununa. Buang nun. Ya, ganti dengan alif. Boleh ya? Okey. Orang lain, Haji Syahri okey? Tak, alif tu ada bulat tu atas tu Ustaz. Sebab tu dipanggil alif zaidah dipanggil. Oh, itu tak ada dia alif zaidah. Okey, terima Alif kasih. zaidah maknanya additional. Zaidah tu makna additional alif. Pasal apa additional alif tu masuk? Kerana nak bagi tahu ada originally huruf nun yang dibuang. Boleh ya? Okey. Pasal apa dibuang? Ya. Pasal apa dibuang nun? Pasal masuk an depan. Ada apa? Ada partikel an dekat depan tu. Partikel an. Ya. An tu bila masuk dia akan menyebabkan huruf nun dibuang. Ya. Okey. Boleh ya? Okey, ada lain-lain? Ya, An tu silakan. maksud apa Ustaz? An tu dia tak boleh nak terjemah secara sebiji dalam bahasa Melayu lah ya. Jadi kita hanya boleh kata ulaika, mereka itu ya, an yakunu. Tak boleh terjemah an tu. Sebab kadang-kadang kita tak boleh terjemah. Kadang-kadang an tu supaya. Di sini tak sesuai supaya. Ya, jadi tak boleh ya. Kerana bahasa Arab dan bahasa Melayu dia punya struktur ayat tu berbeza. Kadang-kadang kita boleh terjemah ya secara apa word by word. Kadang-kadang tak boleh ya, memang tak boleh terjemah. Mereka itu ya, mereka sentiasa ataupun mereka menjadi daripada kalangan. Tak boleh terjemahan, tak ada. Di sini tak ada fungsi dia. Ya, dia ada fungsi tapi tak boleh nak terjemah apa ni literally kepada bahasa Melayu tak boleh. Ustaz, Ya. apa ni Al-Quran yang akak ni ada yang dia tulis bahawaan. Bolehlah Bahawa, terjemah. betul Ustaz? Kan? Mereka itu bahawa cuba terjemah. Terjemah sebiji-sebiji. Cuba terjemah. Kita tengok sedap tak dengar dia. Okey. Kat rumah baca. Mereka itu bahawa mereka adalah tak sedap Ustaz. Sedap memang tak sedap. Jadi sebab Quran apa ni perkata ni translating dia terjemah word by word tu dia kena letak, dia tak boleh kosong kan. That's why dia letak juga bahawa tu. Tapi tak kena tu kan. Ya, tak kena, kita dengar pun tak sedap. Tapi tak apalah ya. For the purpose of nak mengisi tempat kosong tu, takkan an tu kosong je kan ya. Daripada empty maka dia letaklah bahawa. Salah tak? Dia tidaklah salah ya. Tetapi macam tadilah bila kita baca dia macam awkward sikit ya. Jadi tak boleh, memang tak boleh terjemah kat situ apa Kak Nomah dan Kak Zainab tak boleh. Ada soalan lain silakan. Kak Lis ada apa? Kak Lis? Terima kasih Ustaz. Ya sama. Ustaz, Ya. alif zahidah tu dia all the time will hazafkan huruf, and the huruf is always nun ke or can be something else? Biasanya ya most of the time memang nun lah. Most of the time nun. Okey, ada lain silakan. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Orang lain ya, ada apa tu dekat chat, ada soalan tu. Dekat chat ada soalan apa tu? Silakan. Tolong baca. Dekat chat tu tolong baca seseorang. Tak ada apa, untuk muka surat aja. Tak ada apa Ustaz. Tak ada apa ya? Oh. Okey. Ustaz, jadi dia punya conclusion dia la denial sahaja yang apa ni noun lepas tu berbaris fathah. Ya Ustaz. Bergantunglah ya, sebab di situ memang dia punya Allah tu berfungsi sebagai objek. Bila dia berfungsi sebagai objek memang ya
Memang apa kita panggil, memang dia kena duduk dalam baris je, kena berada sebagai kasar fathah lah. Pasal jadi objek, macam saya makan nasi kan, nasi tu jadi objek, kena letak fathah lah. Ya, ana apa kita panggil ya. Adribu kalban ya, saya pukul anjing. Anjing tu kena baca dengan fathah. Tak boleh baca dengan dhamma ataupun, sebab kalau dhamma dia subjek ataupun dia dua kan. Kalau kita baca dengan fathah, kemungkinan dia objek lah. Ataupun dia jadi benda-benda lain ikut pada situasi. Jadi kita kena tengok apa kita panggil case by case. Dia tak sama ya. Dia bukan sentiasa sama tak. Ya. Ustaz punya sharing dah hilang ni, kejap Ustaz nak kena panggil Ustaz punya anak. Tak boleh. Kalau ada apa-apa soalan lain, sila tanya. Sambil Ustaz figure out sharing. Okay, thank you. Tak ada ya. Jadi kalau tak ada, kita terus saja kepada muka surat yang kita nak bincang pada hari ini. Muka surat berapa tu? 27. Ya. Ya, sebab dia punya positioning ni 27 ya. Okey, mari kita tengok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya verb adalah amana ya. Amana dia 3 huruf ya sebenarnya. Sebab hamzah tu dipanjangkan amana ya. Jadi sebenarnya kalau nak kira 4 kan. Sebab maknanya ada 2 alif kat situ. 2 alif, double alif, min dan nun. Sebab tu kita baca amana patutnya ya. By right pun kalau kita tengok ada hamzah dan alif. Hamzah 1 huruf. Alif huruf yang lain ya, mim dan nun ada 4 ya. Jadi senang cerita kita kata dia 4 bukan 3 ya. Kalau kita bincang yang sebelum ni macam kita kata kana confirm 3 kaf alif nun, qala pun qaf alif lam kan. Tapi kalau amana 4 huruf. Boleh tak past tense 4 huruf? Boleh. Past tense minimum 3 huruf kan. 3 boleh 4 boleh 5 dan boleh 6. Tu paling banyak antara 3 dengan 6. Yang paling banyak 3. 4 banyak juga ya. 5 dah kurang, 6 lagi kurang. Apa makna amanah? Makna telah beriman ya. Di sini diterjemahkan sebagai to believe. Sebenarnya believed ya. Dia past tense. Okey, kita tengok ya. Dia punya contoh dia. Fa amana lahu lutun ya. Ni belum buat ya? Tuan-tuan belum buat ya? Belum Ustaz, belum. Okey, fa amana maka ya amana telah beriman lahu kepadanya. Nya tu adalah Nabi Ibrahim. Ya, ini cerita antara Ibrahim dengan Nabi Lut. Nabi Lut anak saudara Nabi Ibrahim. Ya. Dua-dua berasal daripada Babylon. Mereka ditentang oleh seorang raja yang zalim, Raja Namrud ya, dan Nabi Ibrahim dijatuhkan hukuman bakar hidup-hidup. Allah selamatkan Nabi Ibrahim. Ya. Jadi yang beriman kepada Nabi Ibrahim hanya 2 orang saja. Ya, anak saudaranya dua-dua. Yang pertama, anak abang dia namanya Lut dan anak abang dia seorang lagi namanya Sarah, ya. Dengan Sarah Nabi Ibrahim berkahwin, dengan Lut ya, Lut ikut Nabi Ibrahim untuk keluar daripada Babylon. 3 orang aja beriman pada zaman tu. Jadi siapa yang telah beriman kepada Nabi Ibrahim, ya, fa amana li Ibrahim ataupun lahu, ya. Hu tu Ibrahim, Lutun, ya. Pasal apa dibaca Lutun? Pasal apa tak boleh baca Luton, Lutin? Pasal apa Kak Zainab? Dia jadi apa? Arab. Dia jadi objek, subjek. Sebab kalau subjek di awal ayat, ini bukan awal ayat, dia datang selepas verb. Oh, 2 Ustaz. Dia jadi 2. Dia jadi 2 ya. Fa'amana maka telah beriman kepada Ibrahim itu Lutun ya. Lutun. Lutun ni dia bukan Arab tapi dia boleh tanwin. Ini exception. Ya. Ada seorang lagi nabi yang bukan Arab ya, boleh dibaca tanwin ya, yakni siapa? Yakni Nuhun, Nabi Nuh.
Ada seorang lagi, Nabi Syuaib, Syuaibun. Ada 3. 3 Nabi bukan Arab tetapi boleh ditanwin. Ini memang pelik lah. Ya, boleh baca Lutun, Luton, Lutin. Ya, dia normal noun pula tu. Dia normal noun. Ya, dia bukan Arab tapi dia normal noun. Lutun, Luton, Lutin. Kalau Nuh, Nuhun, Nuhan, Nuhin. Syuaibun, Syuaiban, Syuaibin. Oh, ini memang pelik. 3 nama Rasul yang bukan Arab tetapi boleh ditanwin dan dia adalah normal noun. Tu tuan-tuan kena ambil. Ya, dia punya contoh Ustaz dah sebut. Ustaz sebut sekali lagi. Rasul yang ketiga yakni Nuhun. Ya. Kemudian kita ada Rasul yang ke-7 yakni Lutun. Dan kita ada Rasul yang berapa tu? 14. Yang ke-14 yakni Syuaibun. Syuaibun 14. Ya. Jadi Ustaz ulang balik. Ya, nama-nama Rasul yang bukan Arab, dia bangsa bukan Arab, non-Arab, tetapi boleh ditanwin dan dia adalah normal noun. Yang pertama ialah Nuhun, Nabi Nuh. Nombor 3 dalam ranking. Nombor 2 kita ada Nabi Lutun, ya, yang duduk pada ranking nombor 7 selepas Nabi Ibrahim, dan kita ada Nabi Syuaib, Syuaibun, ya, pada ranking nombor 14 sebelum Nabi Musa AS. Ada soalan? Silakan. Ya, soalan. Tapi Ustaz, apa ni? Lepas Lutun tu kan ada wakaf kan, mim tu. Itu apa baca kena lut lah kan. Ayat tu apa? Ayat tu komplit. Kalau kita wakaf fa amanalahu Lut, boleh lah. Ya, tapi kita dalam belajar kita bagi bunyi lah supaya kita tahu dia tu normal noun ke abnormal noun. Ya, kalau baca Quran tak boleh lah, kita wakaf lah. Fa amanalahu Lut. Tak boleh lah bagi bunyi fa amanalahu Lutun. Boleh Lutun tapi kena sambung lah. Tapi nak sambung bila jumpa dengan waw tak boleh baca Lutun kan. Lutun kena ya. Tak boleh baca dengan apa kita panggil izhar, tak boleh. Macam tu je lah. Itu dari segi bacaan lah, ya. Tapi ayat tu komplit. Lalu telah beriman kepada Nabi Ibrahim, seorang rasul, seorang lelaki yang bernama Lut. Ayat tu komplit. That's why kita ada wakaf mim kat situ. Ya, wakaf mim, ya. Okey, ada lain? Silakan. Ada apa? Tak ada. Kalau tak ada, waqala satu kali lagi. Waqala, kita dah jumpa pada contoh yang pertama. Ya, apa ni, verb yang paling banyak, past tense verb yang paling banyak disebut dalam Quran adalah qala. Ya, waqala Rasulullah, waqala Allah, waqala Musa, semua qala. Waqala, dan telah berkata. Ya, siapa yang berkata? Nabi Ibrahim lah. Ini sesungguhnya aku, patutnya ada ya, tapi sebab ini Rasam Osmani tak ada ya lah, tak ada titik 2. Ini, tetapi tetap dibaca ini, muhajirun. Aku adalah seorang lelaki seorang imigran. Aku adalah seorang lelaki yang akan berhijrah. Ya, di situ muhajirun dia adalah 2 pelaku. Tetapi ya, dia membawa makna akan berhijrah. Dia ada fungsi sebagai verb, ya, untuk future. Sebab itu kita tengok terjemahan dia. Ya, Abraham said, indeed I will emigrate. Sedangkan dekat muhajirun mana ada verb? Tak ada verb. Muhajirun tu verb ke? Tak, dia noun. Macam mana kita tahu dia noun? Dia ada tanwin at the end. Muhajirun, ya, patutnya waqala inni uhajiru. Patutnya dia letak dalam bentuk present tense. Tapi tak, dia letak dalam bentuk noun, ya. Tetapi noun itu membawa juga makna, ya, apa ni, future tense. Sebab tu ada terjemahan I will emigrate. Bila kita kata I will emigrate, kita pun cari mana ada verb kat situ. Tak ada. Verbnya qala. Mana verb? Qala verb, ya. Muhajirun ni yang Ustaz highlight ni, muhajirun. Cuba kita tengok. Mana ada verb muhajirun? Muhajirun mana ada verb? Tak ada verb. Tapi dia noun. Pasal apa dia terjemah sebagai indeed, ya, ini sesungguhnya aku, indeed I will emigrate. I will emigrate muhajirun. Pasal apa? Sebab walaupun dia noun tapi dia juga mengandungi makna, ya, akan berhijrah. Maknanya mengandungi makna present apa kita panggil, ya, apa ni, future tense. Ada makna macam tu, tuan-tuan. Tuan-tuan tambahlah. Ya, bila tulis nota tu tuan-tuan tambah. Ya, muhajirun memang dia noun, dia normal noun, ya, tetapi dia juga membawa makna
akan, ya. Mana perbuatan akan, maknanya future tense. Sesungguhnya aku ini muhajirun akan berhijrah ila Rabbi, kepada Tuhanku. Ya, maknanya Nabi Ibrahim sudah diarahkan untuk tidak lagi tinggal di Babylon. Nabi Ibrahim dah boleh keluar dah. Sebab Allah tahu tekanan yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim, dakwah Nabi Ibrahim telah ditolak, Nabi Ibrahim dijatuhkan hukuman bunuh, ya, bakar hidup-hidup, maka it's about time for Nabi Ibrahim dengan 2 orang yang beriman untuk keluar daripada Babylon menuju ke Palestin pula, ya. Sebab tu dia nak pergi ke Palestin, ya. Dalam perjalanan dia akan singgah di Syria lah. Sebab daripada Iraq, Babylon tu nak pergi ke Palestin kena lalu Syria. Lepas Syria baru jumpa dengan Palestin, ya. Jadi ada perjalanan dia. Dan akhirnya kita tahu, ya, Nabi Ibrahim settle down di Palestin. Itu cerita sejarah yang kita kena tahu to understand, ya, apa ni ayat ni, tuan-tuan dan puan-puan. Ada soalan? Inni muhajirun ila Rabbi. Pasal apa Rabbi? Pasal ada ya patutnya, ya. Dia ada 2 titik tapi tak diletak 2 titik kerana ini adalah gaya penulisan Rasam Osmani. Ya, Rasam Osmani ini adalah gaya penulisan, ya, yang diguna pakai pada zaman Sayyidina Osman bin Affan, ya, khalifah yang ketiga. Jadi memang tak ada 2 titik. Tapi bila kita baca tetap ila Rabbi, tetap, ya. Ini kan, ya, ini tadi kita baca. Ini sesungguhnya aku muhajirun akan berhijrah ila kepada Rabbi, Tuhanku. Ya, aku akan berhijrah kepada Tuhanku. Maknanya aku akan berhijrah untuk khidmat kepada Tuhan aku. Khidmat tu apa? Khidmat tu mana dakwah di jalan Allah. Macam apa? Macam kita lah, ya. Kita duduk di mana? Kita duduk di Selangor, ya. Kita nak pindah ke Perak sebab ada tugasan kat sana. Ya, kita nak disuruh supaya berdakwah kat sana, mengajar kat sana, buka sekolah kat sana. Ya, ataupun buka ladang ke apa, ya. Untuk berkhidmat. Jadi macam itulah Nabi Ibrahim. Kerana masyarakat Babylon tak terima dakwah Nabi Ibrahim diarahkan pindah ke Palestin untuk dakwah ke sana pula. Macam itulah ceritanya. Ya, dan ada wakaf lagi, ya, sod dan lam kat atas ni. Cuba tengok sod dan lam, ya. Sod lam maknanya wasal aula. Maknanya kalau kita nak wakaf boleh, tak salah, tetapi yang lebih baik sambung. Wa qala inni muhajirun ila Rabbi. Ya, sambung. Innahu huwal azizul hakim. Tapi kalau nak wakaf boleh. Ya, cuma kalau kita masuk pertandingan sebab ada wasal aula, yang lebih bagus ialah kita sambung. Ya, kalau kita tak sambung boleh potong markah, ya, pasal kita tak ikut peraturan, ya. Wasal aula. Wasal maknanya sambung, tu lebih afdal, lebih baik daripada kita wakaf kat situ, ya. Boleh, ya. Okey. Innahu sesungguhnya dia, ya, yakni Allah, huwa dialah, ya, Al-Aziz Al-Hakim. Jadi ada pengulangan kat sini. Innahu, inna sesungguhnya, hu dia, yakni Allah, huwa dialah. Di sini dia berfungsi sebagai apa? Penguat, sebagai emphasis, ya. Dia emphasizekan makna Allah Subhanahu Wa Taala itu, ya. Sesungguhnya dia, yakni Allah, dialah Al-Aziz, ya, Al-Hakim, ya. He is the exalted in might, ya. Maknanya Al-Aziz maha perkasa. Kemudian Al-Hakim maha bijaksana. Allah. Ya, Allah lah the most exalted, ya, dan juga Allah is the wisest, ya, yang paling bijaksana, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Al-Aziz, ya, Al-Azizu, Al-Hakim, Al-Hakimu. Pasal apa Al-Hakimu? Pasal dia follower kepada Al-Azizu. Ya, dan dia jadi apa kita panggil? Dia jadi apa? Istilahnya dia jadi cerita lah, ya. Cerita tu ialah apa? Predicate. Ya, huwa itu subjek, Al-Aziz adalah predicate, Al-Hakim follower kepada predicate tu. Barisnya sama. Tak boleh baca innahu huwal azizul hakimi, tak boleh. Hakimah tak boleh. Apa sebab? Ya, kita kena follow lah Al-Azizu tu. Boleh, tuan-tuan, ya? Ada soalan, silakan. Apa-apa soalan pada ayat yang ke-26 ni, silakan. Ada apa? Ya. Kak Mariatun ada apa? Apa nak tanya? Saya ada nak tanya. Terima kasih. Sama. Apa ni? Fa'amana lahu Lut tu dengan waqala inni muhajirun tu, dia macam nampak persamaan lah. Awalnya ada verb kan? Yeah. Tetapi muhajirun tu
dia jadi, tadi Ustaz cakap apa tadi Ustaz? Muhajirun tu dia apa? Dia normal noun. Tetapi dia berfungsi juga sebagai future tense. Dia berfungsi depends on sebagai maksud ayat tu lah kan. Sebab ayat tu kalau terjemah dia I will emigrate. Sedangkan mana ada verb kat situ. Muhajirun bukan verb, muhajirun tu noun. Tetapi dia boleh juga berfungsi sebagai future tense. Ya, itu yang kata I will emigrate tu kan future tu. Will tu kan future. Emigrate itu apa kita panggil? Itu adalah verb. Emigrate tu verb. Ya. Patutnya indeed I am an immigrant. Patutnya terjemahnya indeed I am an immigrant to the service of my Lord. Tapi tak dia terjemah sebagai indeed I am an immigrant. Dia terjemah sebagai I will emigrate. Ya. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Ya. Benda-benda macam ni yang kadang-kadang memang ni high level lah sikit, tinggi lah sikit. Ya. Tapi tak apalah, nak buat macam mana kan. Memang bahasa Quran tu tinggi. Ya. Jadi Ustaz berusaha untuk menjelaskan supaya tuan-tuan dan puan faham ya bahawasanya dia ada apa kita panggil? Dia ada fungsi. Ya. Fungsi sebagai future tense. Okey, boleh tak? Siapa lagi nak tanya? Ya, silakan. Ya, orang lain siapa lagi nak tanya? Tuan-tuan, yang diam tu dapat ke? Ya, Kak Abidah okey? Maaf Ustaz, sebab saya baru join kelas. So saya akan, kalau ada soalan nanti saya tanya. Terima kasih. Ya, nak tanya apa? Silakan. Belum Ustaz, sebab saya baru join. Oh, baru join. Ya, kena dengar balik ya nanti perbincangan kita. Nanti saya dengar rakaman. Ya. Okey, yang lain-lain ya. Kak Mazidah ada apa soalan? Tak ada apa-apa Ustaz. Okey, terus ya. Kalau tak ada kita teruskan. Ya, Ustaz ulang je sebelum kita masuk ayat baru ya. Fa'amana, Ustaz terjemahkan word by word ya. Fa, maka ya, amana telah beriman lahu kepadanya, nya tu Nabi Ibrahim, Lutun ya. Kalau kita terjemah bahasa Melayu, Nabi Lut telah beriman kepada Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Lut tu kita letak di awal ayat. Pasal bahasa Melayu dia memang bermula dengan subjek. Tapi bahasa Arab kadang-kadang mula dengan subjek, kadang-kadang mula dengan verb. Ya, pasal bahasa Arab ada dua jenis ayat. Dia ada ayat yang berbentuk verbal sentence. Verbal sentence started with verb. Ayat yang kedua dia panggil nominal sentence. Nominal sentence dia mula dengan noun. Noun tu apa dia? Noun tu adalah subjek. Ya, kalau dalam bahasa Melayu dia mesti Lutun ya, amana lahu. Nabi Lut telah beriman kepadanya Nabi Ibrahim. Tapi dalam bahasa Arab tak, ya. Dia fokuskan kepada amanah tu yang dikuningkan tu. Ya, pasal apa? Ya, pasal fokusnya kepada keimanan. Bukan kepada Nabi Lut tu, ya, kepada keimanan. Maknanya walaupun ya ditekan oleh Namrud, walaupun mereka dijatuhkan hukuman dan sebagainya ya, tapi tetap masih ada yang beriman juga. Ya, jadi the focus is on the keimanan. Ya, ada juga orang beriman. Kita kata macam kat Mekah kan, ya, walaupun Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan semua sembah berhala, minum arak, berjudi, ya, bunuh apa semua sebagainya, tetapi di celah-celah tu masih ada orang yang tak menyembah berhala. Abu Bakar tak sembah berhala. Ya, Sayyidina Ali tak sembah berhala. Keluarga Sa'id bin Zaid tak sembah berhala. Maknanya masih ada orang baik. Ya, jadi itu benda-benda yang Allah nak highlight kan dalam ayat ni, ya. Jadi kita terjemahkan, lalu amanah telah beriman lahu kepadanya, yakni Nabi Ibrahim, Lutun, seorang lelaki bernama Lut. Masa tu Nabi Lut belum jadi Nabi lagi ya. Nanti dia hijrah ke Palestin bersama Nabi Ibrahim, barulah Allah lantik Nabi Lut sebagai Rasul, dihantar Nabi Lut tu ke Jordan. Jordan tu di tempat bernama kawasan Laut Mati tu lah. Dulu tak ada Laut Mati lah. Setelah berlaku Allah terbalikkan dunia ni, ya, dengan perintah Allah, ya, dibuat oleh Jibril dan juga Mikail dan juga Israfil, ya, maka barulah ada Laut Mati itu. Kemudian waqala, ya, Nabi Ibrahim telah berkata, ya, telah bersabda. Apa sabda dia? Ini sesungguhnya aku, kata Nabi Ibrahim, muhajirun, aku akan berhijrah
ila rabbi, kepada Tuhanku. Ya, maknanya Allah dah izin. Sebelum ni Allah tak izin Nabi Ibrahim berpindah. Sebab tu Nabi Ibrahim dia stay put dekat Iraq. Apa yang kita boleh faham? Yang kita boleh faham ialah kita sebagai pendakwah, ya, kalau kita duduk di Johor, kita kena berdakwah lah di Johor. Sampai kat Johor tu tak boleh berdakwah, kata macam Kak Zainab, ya, tak boleh berdakwah dah kat Johor tu. Kita nak ajak orang sembahyang apa semua pun tak boleh, nak kena tangkap, nak kena bunuh semua sebagainya. Barulah berpindah. Sama macam Nabi Ibrahim. Bila dakwah di Babylon tak boleh, baru keluar. Ya, itu kata muhajirun tu. Ya, dia belum keluar lagi, dia baru nak keluar. Sebab tu I will emigrate. Dia belum keluar. Ya. Nabi Muhammad SAW sama. Ketika Nabi Muhammad diludah, dicekik tengkuknya leher, dipijak leher dan sebagainya, Nabi Muhammad hijrah. Nabi Muhammad tak hijrah, Nabi Muhammad stay put kat Mekah. Sampailah Nabi Muhammad nak dibunuh, dikelilingi, dikepung rumah Nabi tu dengan lebih daripada 9 orang lelaki dengan pedang. Abu Jahal, Abu Lahab semua dengan pedang nak bunuh Nabi. Baru Allah izin Nabi hijrah. Jadi itu yang kita boleh faham. Walaupun kita bincang Quranik Arabik, tapi kita kena faham Quranik Arabik ni, ya, dia punya medium saja. Tapi yang tujuan kita ni untuk tadabbur, nak faham apa sebenarnya Allah nak perintah. Ya, bukan hanya pada Nabi Ibrahim dan Nabi Lut, tapi kepada kita. Sebab Quran tu dia apa kita panggil, ya, dia adalah living proof, ya, dan dia bersifat universal. Bukan zaman dulu aja, tapi dia sentiasa. Ya, pengajarannya tu sampai hari kiamat besok. So bila kita baca Quran, kita kena tahu sebenarnya Allah sedang address kita. Jangan kita ingat, oh ni Nabi Muhammad, ni zaman dulu, kan, tuan-tuan. Dia sentiasa, ya, untuk semua umat di setiap zaman, termasuklah kita pada zaman ni. Waqala, berkata Nabi Ibrahim, ini sesungguhnya aku muhajirun, ya, aku akan berhijrah ila rabbi, kepada Tuhanku. Hijrah kepada Tuhanku tu untuk buat apa? Untuk berdakwah, ya, to do service, ya, to apa kita panggil, ya, to take the responsibility, ya, untuk ambil apa ni tanggungjawab, ya, berdakwah. Tujuannya untuk Allah lah, ya, ila rabbi, kepada Tuhanku. Innahu, sesungguhnya dia, yakni Allah, dialah al-aziz, yang maha perkasa, al-hakim, yang maha bijaksana. Ya, maknanya kalau Allah nak bunuh apa kita panggil Namrud, anytime Allah boleh buat, ya, tapi tak ada pengajaran nanti, ya. Sebab tu, ya, Allah biarkan dia mati slow-slow. Ya, jadi biar dia rasa seksa, biar rakyat dia tahu bahawasanya selama ni yang mereka tolak tu adalah kebenaran. Ibrahim itulah yang betul, Namrud tu yang salah. Ya, Allah Maha Perkasa. Allah boleh lambatkan kematian dia. Allah biar dia terseksa. Dan Allah yang Maha Bijaksana pasal apa? Ya, sebab kalau dia terus mati, orang tak nampak sangat dia punya pengajaran. Tapi kalau dia mati sikit-sikit, ya, slow, dengan keadaan dia sakit telinga, masuk nyamuk dalam telinga, ya, kemudian dia, ya, dalam keadaan yang macam sasau lah, ya, ada tak boleh nak mikir, tak boleh nak tidur, semua sebagainya. Bijaksananya Allah Subhanahu Wa Taala supaya rakyat tahu bahawasanya yang betul adalah Nabi Ibrahim, yang salah adalah Namrud. Itu pengajaran dia daripada ayat yang ke-20, 26 ni, tuan-tuan. Okey, ada apa-apa sebelum Ustaz masuk ayat baru? Okey. Ada, Ustaz. Ada, ya. Okey, nombor 4, Alimah. Alimah berapa huruf? 3. Alimah. Tadi mana 4 huruf? Sekarang Alimah, ya, 3 huruf. Apa makna Alimah? Maknanya telah mengetahui, ya, new. Ya, jadi apa ayat dia? Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Uhilla lakum lailatas siyam arrafasu. Bila kita tengok ni, ya, cuba kita tengok. Ada berapa noun kat sini, ya, Haji Asy'ari? Ya, ada berapa noun daripada uhilla lakum lailatas siyam arrafas? Ada berapa noun? Noun ada berapa? Salah tak apa? 3. Apa noun yang pertama? 2. Lailatul Siyam 2 dengan Ar-Rafasu. Okey. Lailata pasal apa tak ada alif lam? Dia first noun. Okey. Asyami dia second noun pasal dia baris bawah. Ada alif lam boleh. Ya. Ar-Rafasu apa tu? Ar-Rafasu dia subjek ke? Boleh tak Ar-Rafasu jadi subjek?
Boleh tak jadi subjek? Secara umum Boleh. tak boleh lah kan? Sebab apa? Sebab apa Kak Mariatun? Pasal apa ar-rafasu tak boleh jadi subjek? Tak ada verb. Kalau verb jadi dua. Tak ada verb. Tak Ada verb. alif lam. Verb tu untuk dua. Alif dua. lam noun. Kena lupa balik dah. Cuba tengok tadi ni. Ya. Cuba tengok. Ya. Dia dua, jadi dua kan. Macam tadi. Lutun ya. Pasal apa lutun ni dia jadi dua? Sebab dia ada verb kat depan dia. Ya. Macam sekarang ni untuk ar-rafasu ya. Apa ni? Memang ada verb ya. Tapi verb dia tu dalam bentuk pasif. Uhilla. Dihalalkan. Ya. Cuba tengok terjemah English. It has been made permissible. It has been made permissible. Itu active voice ke pasif? Pasif tuan-tuan. Itu pasif. Tuan-tuan faham kan? Pasif ke aktif tahu kan? Ya, pasif. Maknanya telah dijadikan sebagai boleh. Maknanya telah dihalalkan bahasa Melayu dia. Uhilla telah dihalalkan. Bila uhilla telah dihalalkan, ya, ar-rafasu tu tak boleh jadi subjek. Ya. Sebab subjek biasa duduk di awal ayat. Ya. Kat sini tak nampak. Yang kedua, dia tak boleh jadi dua. Tak boleh jadi dua. Ya, uhilla lakum lailatul siyam ar-rafasu. Ya, ini kita subjek baru tuan-tuan. Ustaz masukkan. Ya, dia bukan apa ni apa? Dia bukan dua. Ya, dia adalah replacement kepada dua tu. Tuan-tuan masukkan perkataan baru. Replacement kepada dua tu. Bila ayat tu ya berbentuk pasif, ya uhilla dihalalkan. Ya. Kalau ahalla, maknanya telah menghalalkan, itu dua. Tapi kalau telah dihalalkan. Jadi ar-rafasu tu walaupun nampak macam dua, dia bukan dua. Dia is a replacement for dua. Ya, replacement kepada dua. Ya, kita panggil dia replacement kepada dua tu. Dia bukan dua tapi replacement kepada dua. Ada nama dia tapi buat masa ni tuan-tuan terima je dulu, dia replacement kepada dua. Pasal dia bermula dengan uhilla, dihalalkan. Ya, dalam Quran banyaklah kutiba alaikumusiyam. Ya, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Ya, berpuasa tu jadi apa? Replacement of dua. Ya, dia jadi replacement tuan-tuan. Dia replacing dua tu. Dihalalkan bagi kamu, ya. Kita tengok balik ayat, dihalalkan uhilla, maknanya telah dihalalkan lah sebab dia past tense. Uhilla telah dihalalkan lakum bagi kamu. Siapa kamu tu? Ya, orang Islam, orang beriman lah. Lailata pada malam asyam puasa, pada malam puasa, ya, macam malam ni. Ni malam puasa lah. Ya, sebab kita nak puasa esoknya. Jadi kita, ya, esok tu mana hari yang sama lah. Ya, kita nak sahur pagi ni, ya, 9 Muharram, ya, hari Tasu'a. Jadi malam ni dihalalkan, ya, pada malam puasa itu ataupun malam besok, sebab kita nak sambung puasa pada 10 hari Jumaat. Ar-rafasu, ya, ar-rafasu tu apa di sini? Diterjemahkan sebagai apa? Ya, preceding, ya, fasting tu before kita puasa, to go to your wife for sexual relation, ya, relation. Maknanya untuk melakukan hubungan seksual dengan isteri. Okey. Ya. Rafas tu banyak. Susut lampu ya. Rafas tu, antara rafas tu maknanya ialah apa ni, bercakap benda-benda yang lucah, kita kata. Ya, cakap benda lucah, ya. Tapi ni bercakap benda lucah yang dibenarkan sesama suami isteri. Ya, dia nak gurau-gurau, ya. Kemudian dia nak ada hubungan hubungan fizikal dengan isteri, dengan suami. Boleh tak? Boleh. Itu dia panggil ar-rafasu, ya. Sebab tu masa buat haji kita tak boleh rafas. Walaupun dengan isteri kita, dengan suami kita tak boleh, ya, sebab kita berada dalam ihram. Jadi maknanya kita gurau-gurau pun tak boleh. Ya, kalau kita buat hubungan badan lagi tak boleh lah, ya. Gurau-gurau pun tak boleh. Sebab itu termasuk perkara yang dilarang dalam ihram. Sama ada ihram haji ataupun ihram umrah. Ihram haji lagi berat lah, ya. Jadi tak dibenarkan, ya, tak boleh, ya. Tetapi pada malam puasa, ya, dia sebutkan, ya, the night it has been made permissible for you the night preceding fasting. Ya, malam sebelum kita puasa. Jadi pagi besok kita nak puasa malam ni. Boleh tak rafas? Boleh tak buat benda-benda yang kita kata lucah tadi, hubungan suami isteri? Boleh, tak ada masalah. Ya, kepada siapa? Kepada nisaikum, kepada perempuan-perempuan kamu. Maksud di sini adalah isteri-isteri kamu lah. Kalau dia lelaki, isteri-isteri kamu. Ya. Jadi nisaikum. Pasal apa dia baca nisai? Pasal ada ila depan, preposition. Ila nisaikum. Ya, nisaikum.
Boleh tak nisa'inkum? Tak boleh. Pasal dia first noun. Ya, bila first noun dia tidak boleh tanwin. Ya, macam juga lailata. Mana ada tanwin? Dia ada fathah. Ya. Sebab apa lailata? Sebab ada makna pada malam. Bila pada malam, dia tak boleh letak lailatun. Tak boleh letak lailatus siam. Ya, kena letak lailatas siam. Ya, kerana bila kita letak fathah tu, dia jadi preposition of time. Ya, masa. Dihalalkan lakum bagi kamu lailata pada malam. Ada makna pada malam. Ya, tu cerita tentang time lah. Pada malam apa? Pada malam besok nak puasa, arrafasu, ya, bercakap lucah atau buat hubungan seksual ila nisaikum kepada isteri-isteri kamu. Ada jim situ. Mana boleh wakaf? Boleh wakaf. Ya, wakaf jaiz dipanggil. Ya, wakaf yang harus. Nak sambung pun boleh. Ya. Kemudian Allah terangkan. Allah kata, Huna, isteri-isteri kamu tu adalah libasun, pakaian lagi lakum bagi kamu. Sebab apa dipanggil pakaian? Ya? Ini adalah dalam bentuk, apa ni? Ya? Dalam bentuk perumpamaan. Ya, ini perumpamaan. Maknanya isteri itu adalah pakaian bagi suami. Maknanya isteri kena tutup aib suami. Ya. Wa antum, sedangkan kamu, yakni para lelaki, libasun lahuna, adalah selimut ataupun penutup bagi isteri kamu. Ya. Maknanya, suami tutup aib isteri, isteri tutup aib suami. Walaupun mereka sudah bercerai, ya, bercerai mati ataupun bercerai hidup, mereka tak boleh sebut benda-benda tak elok tentang bekas suami dia, tentang bekas isteri dia, tak boleh. Diam-diam sudah, ya. Tak payah buat apa novel ke, cerita balik tentang keburukan suami, cakap pada wartawan ke tak, ya. Melainkan ya di mahkamah. Di mahkamah tu sebab nak cerita kepada tuan hakim. Tuan hakim nak jatuh hukum, tu lain. Ya, ataupun isteri tu kena pukul bagi contoh, ya, lebam-lebam dia, ya, patah riuk dia. Jadi pihak polis tanya, tu kena ceritalah. Pihak hospital tanya, tu kena bagi tahulah. Ya, tapi kalau tak ada kepentingan tak payah diam. Kita kena tutup aib. Walaupun kita tak apa suka dengan suami tu, ya, mungkin dia bengis, mungkin dia baran dan sebagainya, ya, tapi kita pun dah tak ada hubungan dengan dia dah berpisah dah, tak payah cerita keburukan dia. Isteri pun tak payah cerita, suami pun tak payah. Kerana suami adalah pakaian, clothing for you, and isteri juga sama. You are clothing for them. Sama, tuan-tuan. Boleh tak faham ayat tu? Ya. Okey, ada apa? Haji Asyari ada apa? Macam nak tanya. Okey, ya. Kak Abidah okey? So far, ya. Orang lain silakan. Tuan-tuan jangan biarkan Ustaz seorang bercakap. Ya. Maaf. Balik kepada replacement kepada dua. Ya. Yang tu memang dia dua jugalah kan. Dia replacement lah. Sebenarnya dia dua. Tapi sebab dia bermula dengan passive voice, uhilla tu, maka dia tak boleh kita panggil dua lah. Dia kita panggil hanya replacement for dua. Replacement saja. Ya. Jadi dia jadi replacement because of the passive sentence. Betul. Ya, because of the passive voice tadi, passive verb tadi. Betul. Terima kasih. Dia sama. Tapi barisnya tetap macam dua juga. Cuba tengok. Ar-rafasu. Ya. Memang Dua kan ar-rafasu juga. Sebab dia replacement je. Dia replacement. Baris dia sama. Ya. Dia masih noun lagi. Sama. Terima kasih. Sama. Yang lain okey. Ada apa lagi tuan-tuan? Ya. Itu soalan-soalan yang tuan-tuan mungkin tak terfikir. Ya. Kak Abidah dah tanya dah. Ya. Sebab dia replacement. Bila dia replacement, fungsi dia macam mana? Macam dua tu juga. Cuma dia tak boleh dipanggil dua. Pasal kalau dua, dia punya verb dia mesti active voice. Yang sini uhilla ni dia passive. Dihalalkan. It has been made permissible. Ya, lakum for you. Lailatas siyam, the night preceding fasting. Ya, macam malam ni lah, cantik sangat kita bagi contoh ni. Mana malam ni, boleh tak nak cakap-cakap lucah, nak cakap gurau-gurau, senda dengan isteri, dengan suami? Boleh, tak ada hal lah. Sebab kita bukan waktu puasa. Tapi starting from fajar, ya, sampailah maghrib, tak boleh. Tak boleh, ya. Sebab dia akan mengurangi pahala puasa. Ya, walaupun benda tu tak berdosa, tetapi dia mengurangi pahala. Kita tak nak. Kita nak solid pahala kita A+. Ya, macam tu. Okey, ya. Hunna, siapa hunna? Hunna tu adalah nisa ikum tu. Nisa, wanita-wanita. Sebab tu hunna, dia plural. Kalau dia seorang, hiya. Ya, kalau dia ramai, kita kata hunna. Ya, libasun lakum adalah pakaian atau selimut bagi kamu. Mana kita kena selimut
aib-aib tu, benda-benda yang tak elok tu, yang dulu-dulu yang kita tak suka tu tutup, tak payah cerita kat orang. Melainkan kepada orang yang patut kita cerita. Pihak mahkamah, hakim mahkamah tu kena bagi tahulah. Pasal dia tanya, ya. Jadi kita kena bagi tahulah. Ya, kita kata apa ni, minta maaf, ya, apa ni, pihak mahkamah pun tanya, pasal apa ni puan nak pisah dengan suami, ya. Sebab suami saya tak pergi sembahyang Jumaat. Suami saya, ya, kat rumah pun kita kata nak suruh sembahyang pun lihat. Saya dah bertahun dah, ya. Saya dah sabar 5 tahun, 6 tahun, dah 10 tahun sabar dah. Ya, nak sembahyang pun payah, lihat. Bukannya tak ada masa, ada, ya. Kalau masa nak pergi kerja tu mungkin, ya, kita kata kelang kabut nak pergi kerja, ya, kita anggap dia sembahyang lah on the way nak pergi kerja ataupun sampai di pejabat, rupanya tak juga, ya. Kat rumah hari Sabtu Ahad tak bekerja pun tak sembahyang juga. Sebab tu Tuan Hakim, ya, saya nak minta supaya Tuan Hakim benarkan, ya, permohonan saya untuk berpisah daripada suami. Sebab suami saya macam tu lah. Sebab dia ketua keluarga, dia patutnya jadi imam pada saya, tapi dia tak jadi. Boleh tak kita cerita keburukan dia? Boleh. Pasal apa boleh? Ya, pasal ada keperluan. Ya, tapi kalau tak ada keperluan, kita nak bercakap orang lain nak buat apa? Ya, kita diam je lah. Kita tutup je. Dia pun sama, dia pun kena tutup juga. Ya. Kalau dia dedahkan keburukan kita tak payah dedahkan keburukan dia. Biar Allah yang menjawab. Memanglah susah, tuan-tuan. Kita kata kita jaga dia punya aib, tapi dia buka aib kita. Ya, nak buat macam mana kan? Ya, cuma kita nafi je lah. Kalau bukan kita buat, kita nafi je. Kalau orang tanya, ya ke betul awak dulu macam ni, kita kata itu tuduhan dia, saya tak buat macam tu. Tapi boleh tak kita balas, kita buka pula aib dia? Jawapannya tak boleh, tuan-tuan. Kalau kita buka aib dia, macam tak ada beza lah kita dengan dia. Dia dah tak semayang, kita semayang. Ya, kita bukan semayang fardu, semayang sunat pun buat. Tiba-tiba kita nak buat perangai macam suami kita tu, tak payah. Ya, biar Allah yang membalas, sudah. It will take some time, yes. Ya, tapi ya, kebenaran akan terdedah. Nanti orang akan tahu. Mungkin 2 years from now orang tahu. Tak apa. Kerana kita nak follow perintah Allah. Hunna, isteri-isteri kamu itu adalah libasun lakum, adalah pakaian, adalah selimut, adalah clothing lakum, for you, wa antum, ya, dan antum, ya, ataupun sedangkan kamu juga libasun adalah clothing lahunna, for them, ya. Jadi kita jadi penutup aib mereka, mereka pun jadi penutup aib kita. Sudahlah, itulah yang diajar oleh agama, tuan-tuan. Okey, boleh faham ya? Makna boleh faham kan? Kak Zainab, okey ya? Makna boleh faham? Boleh, Ustaz. Boleh, Ustaz. Ya, alhamdulillah ya. Cuma kita nak bagi grammar dia sekarang, ya. Hunna tu jadi apa tu? Hunna mereka itu apa tu? Dia noun kan? Di awal ayat dia jadi apa? Oh, tahu. Dia jadi apa? Dah 2. Apa dua? Dua datang selepas verb, Haji. Dia apa ya? Subjek. Ganti nama. Tuan-tuan, subjek. Subjek. Confused. Tuan-tuan kena macam ni je. Kalau tak ada verb depan, mana subjek lah tu. Kalau ada verb kat depan, dia jadi 2 ataupun ada satu lagi replacement of 2. Ya, kita kena tengok dia punya verb tu. Verb ada 2. Satu verb yang berbentuk aktif, ya. Satu lagi berbentuk pasif. Kalau macam uhilla ni, maknanya arafasu tu dia bukan 2, dia jadi replacement of 2. Ya, tetapi kalau dia di awal ayat hunna, mereka itu hunna, ya, wanita-wanita itu hunna, itu subjek. Kalau hunna tu subjek, libasun lakum jadi apa? Dah tentulah jadi Adjektif. jadi apa? Pasal apa adjektif pula? Ya, dah depan subjek, belakang dia apa? Tuan-tuan, subjek, belakang dia predicate, tuan-tuan. Apa adjektif pula? Adjektif tu sifat. Ya, hunna mereka itu adalah pakaian bagi kamu. Ya, tuan-tuan cuba tuan-tuan tengok terjemahan dia. Tuan-tuan kena tulis makna terjemahan tu baru dapat. Ya, jadi kita terjemah they are, ya, they tu subjek, clothing for you, ya, mereka adalah pakaian bagi kamu. Pakaian bagi kamu tu apa? Tu ceritalah, ya, predicate. Itu predicate, ya. Sebab itu predicate, baris dia tanwin juga. Hunna
mereka itu libasun, ya, adalah pakaian. Tengok libasun, pakaian. Macam mana bentuk libasun? Bentuk libasun adalah bentuk domah juga, ya. Tanwin domah. Pasal apa dia tanwin domah? Pasal dia adalah predikat. Predikat dia tanwin domah. Seperti mana hunna. Pasal apa hunna tak boleh tanwin domah? Pasal dia abnormal noun. Dia adalah apa? Ya, dia adalah pronoun. Hunna, mereka itu. Mereka kan pronoun. Mana boleh baca hunnun? Tak boleh hunna. Ya, kalau macam home kan, home pun sama. Wa antum sebagai contoh. Ya, jadi hunna subjek, libasun lakum predikat. Ya. Wa antum waw sentence connector, antum juga subjek, libasun lahunna adalah predikat. Ya. Mana baris predikat? Libasun tanwin domah. Wa antum tanwin domah tapi tak nampak pasal dia dalam bentuk abnormal noun. Kerana dia pronoun. Bila dia pronoun, kita tak boleh letak tanwin domah. Tak boleh. Tak boleh kata wa antumun. Tak boleh. Wa antumin. Wa antuman. Tak boleh. Mana boleh? Wa antum saja. Ya, tu cerita dia. Ada soalan? Silakan. Ada apa? Tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tak dapat, bagi tahu. Ustaz terangkan balik. Jadi Ustaz, subjek tu sepatutnya damah lah. Kecuali yang abnormal noun. Macam mana sekali lagi? Subjek tu dia mesti damah kecuali kalau dia abnormal. Kalau dia abnormal tak boleh lah. Macam hunna, antum tak boleh. Okey, terima kasih Ustaz. Ya, sama. Ya, yang lain silakan. Ada apa? Ya. Apa Haji Megat ada? Kak siapa kita panggil? Ya. Kak Nomah ada lagi? Silakan. Siapa lagi yang lain? Syirin ada apa soalan Syirin? Okey ke? Okey, faham Ustaz. Saya kat luar. Susah sikit nak cakap. Okay. Tapi faham. Saya masih follow Ustaz punya kelas. Ya. Good evening. Yang lain-lain silakan. Yang nama-nama yang Ustaz tak panggil ni, ya. Jadi apa kita panggil? Ya, yang selalu ikut kelas, ya. Tapi kadang-kadang itulah, ya. Tak bertanya, Ustaz tak tahu tuan-tuan boleh faham ke tak, ya. Sebab jangan malu, ya. Tanya aje. Salah tak apa tuan-tuan, ya. Sebab kalau tidak rugilah kita belajar. Ya, kalau kita belajar faham kan bagus, puas hati kita. Bila kita baca balik ayat Quran yang lain-lain pun kita boleh apply. Okey, sebab diam tak tanya. Ustaz, predikat tu macam khabar ke Ustaz? Ya, betul lah. Itu bahasa Arab. Predikat Arab ni khabar lah. Ya, betul. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama, ya. Okey, seterusnya alimallah. Ya, Allah telah mengetahui. Ya, Allah telah mengetahui, ya. Annakum, bahawasanya kamu. Ni ayat yang kedua ni Ustaz terjemah. Ayat yang sama. Tapi yang baris yang kedua, ya. Anna, bahawasanya kamu kuntum, ya. Kamu apa? Ya, kamu dulu takhtanun. Mana sebelum ni? Takhtanun, ya. Jadi sini dia terjemah, Ustaz tak setuju terjemahan dia ni. Ya, dia kata Allah knows that you used to deceive yourself. Ya, kamu biasa menipu diri kamu. Ya, jadi takhtanun ni macam kalau Allah tahu kamu tidak boleh bertahan, tak boleh sabar. Ya, sebab seseorang lelaki dia nak mendatangi isteri dia. Jadi pada malam sebelum puasa sebagai contoh, ya, sebab besok dia tak boleh nak gurau-gurau senda dengan isteri dia. So malam tu dia nak bergurau senda, boleh tak boleh? Dan Allah tahu. Ya, alim Allah Maha tahu. Annakum, bahawasanya kamu orang lelaki, kuntum kamu tahtanun anfusakum. Kamu tak boleh nak tahan diri kamu. Kamu nak bercakap nak gurau-gurau dengan isteri, nak bersama dengan dia. Ya, Allah tahu. Ya, dan Allah benarkan. Pasal apa? Sebab malam puasa, ya, bukan siangnya. Fataba, lalu taba alaikum, Allah telah menerima taubat kamu. Allah terima taubat. Jangan bimbang. Ya, patutnya kita kata macam Ramadan kan. Ramadan ni patutnya kita 1 month tu kita baca Quran, sembahyang malam, ya. Tak ada fikir-fikir benda-benda lain, ya. Tapi tak boleh, Allah tahu. Kamu tak boleh sabar. Sebab itu Allah terima taubat kamu. Maknanya malam kamu boleh bersama isteri kamu. Ya. Wa afa ankum, dan Allah maafkan kamu. Dahlah Allah terima taubat. Ya, He accepted your repentance. And afa ankum, forgave you. Allah telah maafkan kamu. Ya, tu cerita dia tuan-tuan. Maknanya ada berapa past tense dekat ayat ni. Ada alima, ya, yang telah dikuningkan tu, ya.
Kemudian kita ada takhtanun, ini present tense, takhtanun, ada nun kat belakang. Pasal apa tidak dihazaf? Sebab tak ada depan, tak ada lam, tak ada an, tak ada. Ya. Amfusakum, amfusa. Bila kita tengok je amfusa ni, kita dah boleh agak dah. Dia jadi apa tu? Amfusa. Amfusa apa, Haji Syari? Amfusa. Barisnya fathah kan? Amfusa. Dia jadi apa? Jadi Haji Syari. Orang lain dapatnya Haji Syari ni. Ya. Dia dapat tak? Ya. Okey ke Haji Syari? Oh, tadi lupa nak on. Ya. Dia objek. Dia jadi objek lah. Ya, boleh faham lah. Ampusa, ya. Ampusakum, diri-diri kamu. Fataba, lalu taba. Taba past tense lagi. 3 huruf. Macam alima juga, 3 huruf. Alaikum atas kamu. Wa afa. Afa. Afa pun, ya, past tense verb juga. Afa. 3 huruf. Ain, fa, alif. Dan, ya, Allah telah memaafkan kamu. Tadi Allah telah terima taubat kamu. Apa lagi tuan-tuan? Ya? Kalau Allah dah terima taubat, dan Allah telah maafkan, tak ada apalah. Ya, maknanya kita bebas daripada dosa. Ya, tak ada berdosa dah. Apa nak berdosanya? Ya, sebab Allah dah izinkan. Dan Allah telah terima taubat kita. Ya, dan Allah telah maafkan pun, tak ada hal. Ya, bukan maknanya kita melupai Allah. Kita tak lupa pada Allah. Cuma waktu tu kita kata free and easy. Kita kata malam ni free and easy lah. Ya, bila free and easy maknanya ikut kita lah. Ya. Tetapi yang kita bersama buat apa kita panggil, ya, kita bergurau senda tu dengan pasangan yang halal, ya, dengan isteri kita, dengan suami kita. So apa isu dia? Ya, kita bukan dengan orang yang tak ada hubungan apa kita panggil mahram dengan kita kan? Ya, tak ada hal lah, tak ada isu. Sebab tu Allah terima taubat dan juga Allah apa? Ya, Allah maafkan. Okey, ya, selesailah. Ayat ni dah selesai lah. Kecuali kalau tuan-tuan nak tanya soalan lah, apa nak tanya? Kak Masyitah, apa perkataan nak tanya ataupun ada bentuk-bentuk tertentu yang kita kata ni tak nampak pun dia objek ustaz, tak nampak pun dia past tense, tak nampak pun nak tanya apa? Okey, soalan silakan. Ya. Ustaz, Ya. Fatana tu past tense 3 ayat ke 4 ayat Ustaz? Huruf. Huruf ya. Yang mana? Fatana. Fatana, mana fatana? Fataba. Masya Allah. Fataba, sorry. Taba past tense, 3 huruf. 3. Fa tu maka. Fa tu maka. Okey. Ha. So maknanya tabah je lah past tense. Tabah kan. Past Tabah, tense tak tu alif ba. Tabah. Tabah mana telah menerima taubat. Ya, Allah telah menerima taubat kamu. Ya, tabah mesti dia ala. Kalau afa an, ya, ini kita panggil phrasal verb tuan-tuan. Phrasal verb ni, dia verb tu dia mesti attach dengan something. Macam tabah kan, yang usah highlight ni tabah. Tabah mesti alai. Ya, alaikum. Tabah alaikum. Tak boleh tabakum, tak boleh. Ya. Fatabakum, tak boleh. Fataba alaikum. Wa afa, tak boleh. Afakum. Afa ankum. Ya, yang ni memang kena tengok kamus yang lagi besar lah. Kamus jadid tak ada. Kamus jadid hanya bagi taba makna apa. Ya, afa makna apa. Tapi dia tak bagi tahu kita taba dengan ala ke, afa dengan an ke, dia tak bagi tahu. Sebab itu kamus lain pula. Ya, sebab kamus ni dia ada macam-macam. Ya, dia bukan satu jenis kamus saja. Dia ada kamus untuk phrasal verb. Ya, verb campur preposition. Ada kamus untuk apa kita panggil, ya, untuk broken plural pula, ya. Sebab broken plural tu ada banyak macam-macam bentuk, ya. Tapi kamus yang biasa kita beli termasuklah kamus jadid kita ni ialah kamus yang berbentuk cari past tense. Bila kita cari past tense, sebelah dia present tense. Ya, lepas present tense baru kita jumpa noun dia. Contoh perkataan tabah. Cuba Kak Zainab tengok tabah. Ambil kamus jadid kita, perempuan ambil kamus. Tuan-tuan dan perempuan ambil kamus masing-masing. Cari ta alif ba. Cuba tengok. Saya dapat page 51. Okey, dah jumpa dah. Page 51. Tabah. Sebelah kanan, sebelah kiri. Kanan ke kiri? Tabah tu. Kak Zainab, ya. Tabah. Tak dengar. Okey, kiri. Tabah. Okey, ya. Tabah dah jumpa. Telah menerima taubat. Sebelah pada tabah apa? Ya, tubuh kan? Ya, tubuh. Okey, dalam kurungan dia apa? In bracket?
In bracket tauban, taubatan. Tauban dan juga taubatan. Mana ada dua dia punya ni dia punya apa kita panggil verbal noun ada dua Ya. Okey. Itulah dia tuan-tuan taba telah menerima taubat yatubu menerima taubat dia dalam bentuk present tense. Kalau taban tauban ataupun taubatan kita panggil taubat kan. Taubat tu daripada taba tu lah. Taba tu dia punya past tense verb dia. Taubatan tu noun dia tuan-tuan kita panggil verbal noun. Pasal dia dibuat noun yang dibuat daripada verb kita panggil verbal noun. Arab panggil masdar. Arab panggil masdar. Okey, ada apa lagi? Silakan. Itulah kegunaan kamus jadid sebab kita minta past tense dia bagi package sebelah past tense present tense. Selepas present tense dia bagi dalam bentuk verbal noun. Apa sebab dia panggil verbal noun? Sebab noun itu created ataupun form daripada verb tu. Jadi dia created the noun that is created from the verb. That's why it is called verbal noun. Itu dia punya cerita dia. Bahasa Arab panggil masdar. Nanti Kak Normah tanya pula apa masdar. Itu bahasa Arabnya. Bahasa orang putihnya verbal noun. Noun yang dibuat daripada verb. Kalau noun tu tak ada verb, dia bukan verbal noun. Macam kata nisaikum. Nisaikum bukan verbal noun. Pasal dia tak ada verb dia. Dia tak ada verb. Jadi bila tak ada verb memang dia bukan dia bukan verbal noun lah. Tapi kalau ada verb macam asyam contoh, asyam ni kan, asyam dia daripada perkataan soma, sod alif mim, 3 huruf. Soma daripada soma baru dia dapat asyam tu. Jadi kalau soma telah berpuasa, yasumu sedang, kalau siam verbal noun dia ataupun masdar dia. Macam itulah tengok tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kena cari dia punya verb dia. Sebab kamus jadid memang dia cari verb dulu. Lepas kita cari verb baru kita jumpa noun dia. Itulah fungsi kamus jadid. Walaupun harganya RM10 je tapi very powerful tuan-tuan. Tapi tuan-tuan jangan cari benda yang tak boleh cari. Contoh tuan-tuan nak cari macam apa tadi kita kata nak cari benda-benda yang bukan verb, tu susah lah sikit. Ada tapi tak banyak. Tapi kalau kita nak cari macam tadi verb dengan preposition tabaan taba'ala contoh, afa'an yang itu memang kena cari kamus lain lah. Dia panggil phrasal verb punya dictionary. The dictionary of phrasal verb ada lain pula tuan-tuan. Itu kita tak payah belilah. For the time being tak payah. Cukup dengan apa yang dah ada. Ini pun dah banyak dah. Okey, ada apa selain daripada tu? Silakan. Ustaz. Ustaz nak baca balik dia punya direct translation saya. Silakan. Alimallah, Allah telah mengetahui anaku bahawasanya kuntum kamu dulu tahtanun biasa menipu diri Boleh makna tu. Dan anfusakum diri kamu juga. Anfusa tu lah diri tu. Tahtanun tu verb dia. Oh, okay. And then fataba dan telah bertaubat terima dan Allah telah menerima taubat kamu. Alaikum wa afa ankum dan juga telah maafkan kamu lah. Betul. Okey. Okey, ada lain silakan tuan-tuan. Ustaz tahtanun tu saya tak dapat Ustaz dia punya root word dia. Tahtanun tu ikhtana dia susah sikitlah. Alif kha ta alif nun. Sebab tahtanun tu dia bukan 3 huruf. Alif kha ta alif nun. Tuan-tuan ambil yang tengah ni. Alif ta alif kha nun alif nun Jadi alif kha jangan ambil ta nun tu kalau dia present tense, tapi bila kita tengok kamus kita kena tengok past tense dia. Past tense dia kena tengok alif dulu. Alif kha ta alif nun. Ambil je tahtanun tu. Kan root word di tengah tu kha ta alif nun tambah alif kat depan. Ikhtana. Ikhtana baru jumpa. Ikhtana. Maknanya menipu diri ataupun kalau disebut di sini makna yang paling mudah ialah
tidak dapat bersabar ataupun tidak dapat menahan diri. Ya, mana dia nak bersama dengan isteri dia. Jadi bila dia boleh bersama dengan isteri dia? Pada waktu malam lah. Ustaz terangkan tadi panjang-panjang lebar tu. Cerita yang sama lah tuan-tuan. Ya. Tuan-tuan walaupun kelas Quranic Arabik, tuan-tuan jangan fokus pada dia punya grammar je. Sayanglah tuan-tuan. Grammar ni medium je untuk kita faham dia punya tadabbur tu. Ya. Sebab kalau ustaz buat kelas tadabbur, ustaz tak boleh cerita detail macam ni. Ya, pasal bukan semua orang faham. Tuan-tuan dan puan-puan yang ikut kelas bahasa Arab pun ada yang tak faham, ini kan pula orang yang tak ikut. Ya, kalau yang tak ikut tu, ya, maknanya kelas Moses sebagai contoh, ya, ataupun kelas Umi malam, ya. Yang tak ikut kelas bahasa Arab, lost lah tuan-tuan, memang dia lost. Ustaz tak boleh cerita panjang-panjang. Ustaz cerita lebih pada makna saja. Tapi kalau di sini kita boleh detailkan. Ya, itu beza Quranic Arabik dengan kelas tadabbur. Tadabbur dia tak cerita panjang sangat tentang grammar. Boleh. Tapi nanti orang jadi pening lah pula. Ya, kita tak nak fokus pada yang bagi pening orang tu. Tapi kelas grammar memang kita kena cerita lah. Ya. Okey, apa lagi? Silakan. Dah selesai dah? Ya. Ya. Perkataan uhilla pasif kan? Uhilla adakah pasif perkataan pasif ni bermula dengan dhamma? Ya, betul. Biasanya dhamma. Biasanya dhamma. Kalau alima, macam mana kalau alima, ulima become passive. Okey, terima kasih. Sama. Ya. Macam tu lah. Macam Ustaz bagi contoh tadi. Apa contoh Ustaz bagi tadi? Kutiba. Tuan-tuan tak perasan Ustaz bagi contoh. Kutiba. Dua kali Ustaz cakap. Ya. Tuan-tuan boleh dengar balik apa kita panggil video kita. Ya, rakaman. Ya. Ustaz sebut kutiba. Kutiba alaikumusiyam tadi. Kutiba. Diwajibkan. Ya. Diperintah. Ya. Alaikum. Ya. Asyam puasa. Jadi patutnya puasa asyam tu jadi apa? Dia jadi dua kan? Tapi oleh kerana di depan dia adalah passive voice, passive past tense, maka as-saum tu tak boleh jadi dua. Dia jadi apa? Replacement of dua. Ya, sama macam arafasu sini. Arafasu patutnya dia datang selepas verb, patutnya dia jadi dua. Tapi pasal apa tak boleh jadi dua? Pasal dia punya past tense dia dalam bentuk passive. Ya, macam mana nak tahu pasif tadi, ya? Ditanya macam mana cara tadi, ya? Uhilla. Ya, uhilla. Okey, boleh, ya? Yang tanya tadi siapa tadi? Yang tanya ni jemaah daripada mana, ya? Nafsiah. Daripada mana? PJ. Oh, daripada PJ. Okey. Memang ikut kelas kita selalu kan? Oh, baru setahun lebih. Baru setahun, ya. Belum ni saya di maktab MKIM punya masjid. Oh, masjid mana tu? MKIM, Masjid College Islam Melaya. Oh, ada ikut kelas kat sana? Ada lama. Ada kelas tu ada lagi ke dah tamat? Dah tamat. Oh, tamat, ya. Dah lama. Dah kat sana. Ya. Dulu ni ke bekerja dengan apa? Dulu dengan UIA ke dengan college ke dengan apa? Di Maktab Perguruan Islam mengajar education. Yes. Oh, pensyarah MPI. Yes, betul. Okay. Apa Doktor Nafsiah ke? No, Datin Nafsiah. Okey, ya. At least Ustaz kenal. Nak panggil tu senang. Ya, nak panggil apa tak tahu. Ya. Panggil Kak ajalah kakak. Because I'm 85 already. Apa dia? I'm 85 already. So ada masalah. Ya. Okey, ya. Ramai orang lebih pada tu lagi, ya. Ya ke? Boleh bersabar, boleh faham. Okeylah sebab dah lama kan. Dah lama ikut, dah pernah ikut, so ada background. Okey, alhamdulillah. Welcome. You are most welcome, Datin Nafsiah. Tak apa. Ya. Ada apa soalan lagi? Apa yang Ustaz boleh bantu lagi? Ustaz boleh terang balik tak? Lailata siam. Lailata tu dia dua fungsi. First noun dengan apa? Second noun. Second of time ya. Lailata ni dia menerangkan masa. Pada malam. Pada malam tu menerangkan masa lah, ya. Kalau bahasa saya, preposition of time.
Ya, lailata. Preposition of time dia memang fathah. Dia tak boleh baca lailatu, tak boleh. Tak boleh baca lailati, kena baca lailata. Ya, macam kita kata yaumal akhirah, pada hari akhirat. Yaumal mahsyar, yauma kan, pada hari. Ya, semua tu pada hari. Itu kita panggil preposition of time lah. Ya. Dihalalkan uhilla lakum bagi kamu, ya, para lelaki, para suami, lailata pada malam, ya. Kan tu cerita tentang masa tu, ya. Lailata. Dan lailata di situ, lailata bila? Malam bila? Ya, malam asyam, malam nak puasa besok. Sebab tu terjemahan dia apa? The night preceding fasting. Kak Zainab, the night preceding fasting. Maknanya tu bila tu? Malam sebelum puasa. Nak puasa pagi besok. Ya, lepas mulai lepas sahur kan, lepas masuk subuh. Jadi malam ni lah. Inilah dipanggil Lailatul Siam tu. Boleh. Okey, Kak Zainab. Boleh, maknanya dia ada dua fungsi lah Lailata tu. Satu fungsi apa? First noun. Okey, satu lagi? The one is preposition of time. Preposition of time, ya. Jadi dia tak boleh tanwin lah. Of course tak boleh tanwin pasal dia first noun. First noun alif lam tak boleh, past tense tak boleh, ya. Apa kita panggil tanwin tak boleh, ya. Dia hanya boleh fathah saja. Pasal boleh fathah sebab dia menerangkan tentang masa. Pada malam, ya, pada malam puasa tu. Mana pada malam besok nak puasa, dihalalkan arafasu. Arafasu nampak macam dua pasal dia datang selepas uhillah. Tetapi pasal apa dia bukan dua? Pasal uhillah tu dalam bentuk ya, pasif. Tadi Datin Nafsiah ada sebut A5 U5, betul. Ya, kalau kita kata apa? Cuma kadang-kadang adalah cara dia, ya. Datin Nafsiah, ya. Contoh kita kata macam qala, contoh, ya. Qala. Kalau qala, ya. Qala ni apa kita panggil, ya, dia adalah active voice. Kalau nak kata dia pasif macam mana? Tak bolehlah baca kula, tak boleh, ya. Dia akan jadi kila. Yang ini ada pelik sikit, ya. Sebab kita tak pergi detail lagi. Ya, mungkin dah pernah belajar di tempat lain, ya. Kila, qaf, ya, lam. Ya, bagi tuan-tuan dan puan-puan untuk qala ni, ya, dalam Quran ada banyak juga. Kita akan jumpa. Waqilallazi, waqila, dan dikatakan. Kalau qala telah berkata. Ya, macam mana kita nak tahu dia dalam bentuk pasif? Hafal aja. Qaf, ya, lam. Ya, Kak Zainab salin. Qaf, ya, lam. Kak Mariatun, qaf, ya, lam. Qila. Qaf baris bawah, ya tu sukun, lam itu fathah. Qila. Pasal apa lam tu fathah? Sebab dia tetap past tense. Cuma dia past tense dalam bentuk pasif. Kalau qala past tense dalam bentuk aktif. Ya, tuan-tuan kena bezakanlah antara aktif dengan pasif. Kalau qala tu aktif, maka Luqman tu adalah dua dia. Tapi kalau qila, maknanya dia adalah dalam bentuk pasif, maka Luqman tu dia bukan jadi dua. Walaupun dia datang selepas verb, dia akan jadi replacement of dua. Pengganti kepada dua. Ya, Arab panggil naibul fa'il dia panggil. Ya, itu kalau yang dah belajar bahasa Arab lah, ya. Tapi bahasa orang putihnya replacement of dua. Okey, boleh faham, ya? Itu maklumat tambahan kalau Ustaz boleh bagi. Jadi bukan sentiasa Datin Nafsiah, ya, bukan sentiasa U5, ya. Kita kata amana umina, ya. Bukan sentiasa macam tu, ya. Kadang-kadang dia ada bentuk lain, ya. Cuma Ustaz bagi contoh yang biasa kita jumpa tu je lah. Okey, ada lain silakan. Ada apa nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, ya, untuk contoh ni? Silakan, ada apa, ya? Kalau ada satu dua soalan lagi Ustaz jawab. Kuntum, ya, kuntum. Kuntum daripada kana campur antum. Kuntum ni tengok. Kuntum ni, Kak Masyita, kana campur dengan antum. Bila kita gabungkan dia, kita combine, dia jadi kuntum. Jangan tanya pasal apa tak jadi kana, jadi kantum ke? Orang tak boleh. Itu kita kena follow lah. Ya, Arab kata kuntum, kuntum lah. Ya, jangan kita kata jangan petikai lah. Ya. Okey, kuntum, ya. Kana tu past tense kan? Ya, kana tu makna telah.
Ya, antum adalah apa ni, domir ya. Antum tu adalah pronoun. Jadi kana campur antum kuntum. Dulu kamu. Kalau antum kan kamu. Ya, kalau kana telah. Jadi kuntum dulu kamu. Ya, dulu kamu. Dulu. Dulu tu mana sebelum ni, ya. Sebelum ni masa zaman jahiliah, masa zaman sebelum Islam, masa peringkat awal, ya. Jadi kita masa tu apa kita panggil, ya. Mungkin ada buat kesalahan. Tapi tak apa, Allah dah maafkan. Boleh pada malam nak puasa besok, ya, lelaki ataupun suami dibenarkan mendatangi isterinya. Boleh kita kata bercakap, ya, senda-senda gurau, benda-benda yang lucah suami isteri boleh, tak ada masalah. Suami isteri tak ada hal, tuan-tuan. Ya, yang tak boleh dengan orang yang bukan mahram, ya, bukan isteri kita. Kita cakap-cakap lucah, tak boleh, ya. Ya, walaupun bergurau tak boleh, ya. Jadi kuntum dulu kamu takhtanun, ya. Takhtanun tu menunjukkan bila present tense dia menunjukkan benda tu continuously happening. Continuously happening, ya. Sebab dia present tense. Tapi sebelum present tense tu ada kuntum, ada past tense. Ya, menunjukkan dulu kamu selalu buat. Dulu kamu selalu buat repeatedly, berulang-ulang kali. Ya, apa yang kamu buat? Kamu menipu diri kamu. Ya, kamu tak boleh sabar, ya, tapi kamu buat juga. Ya, tapi kemudian diam aja, ya. Allah tahu. Maka taba'alaikum, Allah telah menerima taubat kamu. Wa'afa ankum, Allah telah memaafkan kamu. Selesailah. Ya, tak ada apalah masalah sebab Allah dah ampunkan. Okey, lain silakan. Ada apa? Ya. Ada apa? Tuan-tuan, tanya soalan. Ya. Masalah tuan-tuan ni pasal tuan-tuan tak tanya ustaz pun. Ya. Ustaz pun tak tahu apa tuan-tuan punya masalah. Ya, silakan. Datin Nafsiah nak tanya lagi? Boleh. Adakah majrur dengan pasif ni sama? Majrur dengan pasif tak sama. Majrur lain. Majrur tu, ya, dia yang mula-mula kita belajar dulu. Maknanya dia ada dalam bentuk majrur tu lain bentuk dia. Ya, tak apa. Nanti saya pendek. Ya, bukan. Ya. Tuan-tuan yang tak pernah dengar majrur tu jangan apa ni, ya. Itu balik pada apa kita panggil? Nominatif, ya, balik pada genitif, balik kepada balik kepada accusative tu yang dulu kita sebut. Ya, kalau dia nominatif, subjek tu nominatif. Itu kita panggil marfu' dipanggil, ya. Kalau accusative dia jadi dia dalam bentuk objek, ya, itu kita panggil mansub. Tapi kalau dia genitif, dia second noun macam ni. Asyam ni dia genitif. Sebab tu di baris bawah, tuan-tuan. Tuan-tuan dah lupa tu. Tuan-tuan kena tengok balik kuliah kita yang dulu-dulu, ya. Yang itu dia panggil majrur. Ini asyam ni majrur. Baris dia bawah. Asyam ni majrur, ya, noun yang majrur. Ya, tetapi dia bukan macam uhila. Uhila mana ada majrur? Ya, sebab lam tu baris fathah. Dia tak majrur. Kalau majrur mesti kasrah. Ya, dia beza. Okey, ada lain silakan tuan-tuan. Sebelum kita tamat, ada apa-apa? Ada apa? Silakan. Tak ada, ya. Kak Masyitah ada apa-apa nak cakap? Silakan. Tak ada apa Ustaz. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Dan semua jemaah masih bersama kita. InsyaAllah kita jumpa 3rd week of August, ya. Melainkan kalau Ustaz ada free lah, ya. Ustaz buat first dengan second week lah. Okey, nanti Ustaz bagi tahu je Ustaz, ya. Boleh. Ustaz doakan saya nak pergi naik Mount Fuji lah Ustaz next week. Mount Fuji. Fuji, ya? Ya. Bila nak pergi tu? InsyaAllah. Bila nak bertolak? Besok? Saya pergi 1st August sampai 7th August. Yalah, 1st August, ya. InsyaAllah mudah-mudahan selamat, ya. Ustaz tak pernah sampai Fuji top of the mountain lah, ya. Tengok dari bawah aja. InsyaAllah. Saya pun baru first time nak naik, Ustaz. Okey. Ya, mudah-mudahan berjaya. Ya, selamat di sana. Terima kasih banyak pada Kak Masyitah, Persatuan Wanita Islam Prihatin dan tuan-tuan perempuan yang sudi ikut program kita. Alhamdulillah, ya, masih boleh bertahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam.